Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi dan sudah tentu untuk waktu ini kami bawakan siaran luar bersempena dengan pilihan negeri 6 negeri memilih. Dan untuk waktu ini, kalau sebelum ini kami berada di Terengganu, kami berada di Kelantan, hari ini kami akan bersiaran luar dari negeri Jelapang Padi di negeri Kedah. Saya kini berada di Kampung Alor Belat, Alor Mengkudu, Alor Star Kedah. Kalau bercakap tentang Alor Mengkudu ni antara kerusi dan juga tumpuan hot seat bagi negeri Kedah kerana akan ada pertembungan 1 lawan 1 di antara penyandangnya Datuk Wira Mahfuz Omar yang akan ditentang oleh calon yang dipertaruhkan oleh Perikatan Nasional Radhi Makdin. Tetapi untuk cerita politik nanti kita akan sembang-sembang, tetapi untuk waktu ini saya berada di negeri Kedah. Latar belakang saya adalah Jelapang Padi. Ini juga dinamakan sebagai negeri Jelapang Padi. Jadi kalau bercakap tentang negeri Kedah ini sudah tentu merupakan negeri penyumbang ataupun pengeluar beras terbesar di negara ini, dan kalau ikutkan statistiknya lebih kurang 1 juta tan pengeluaran beras per tahun dengan menyumbang kira-kira 40% daripada keseluruhan pengeluaran beras negara. Jadi untuk waktu ini saya kira ada beberapa perkara penting yang perlu kita beri tumpuan. Antaranya kita akan melihat kepada kos sara hidup yang perlu dihadapi, cabaran ekonomi yang perlu dihadapi oleh golongan petani dan juga pesawah, dan juga kita nak bercakap dan juga kita nak memberi sedikit gambaran bagaimana dan apa yang boleh dilakukan untuk menambah baik pendapatan petani dan juga pesawah, dan juga bagaimana nak melonjakkan lagi hasil pengeluaran beras ataupun padi khususnya di negeri Kedah. Saya ingin bersama dengan Encik Abdul Rashid Yop. Encik Abdul Rashid Yop adalah Esko Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Encik Abdul Rashid, sebelum saya nak sembang-sembang dengan Encik Abdul Rashid, mungkin saya nak bawakan sedikit. Sebelum ini, rakan saya Helmi Malik berkesempatan untuk menemui bual beberapa pesawah yang tinggal ataupun yang berada mencari rezeki di negeri Kedah ini, bertanyakan tentang cabaran ekonomi semasa yang mereka hadapi pada waktu ini. Apa kata kita dengarkan apa yang mereka kongsikan kepada Helmi Malik? Kenaikan kos yang amat mendadak. Kami hanya mampu beli ya. Kalau kata keluar satu jenis racun tu sampai 120, 140 untuk kami dapat hasil padi kami yang elok tu, kami terpaksa akur dan kami terpaksa beli. Tapi bila beli, semua gunakan kos, gunakan modal. Bila modal yang kami letak dalam tanah bendang kami tu, tapi tak ada kesan racun yang kita semok tu. Pak Tani ni kami ni dah rasa terlampau teruk sangat dengan perbelanjaan tu. Kita hadapi sekarang ni macam kata rumput sambau dan juga ni keladi agah tu. Petani beli racun kata murah. Dari 1,400 tu dia kata kalau kita cara normal. Kita penjagaan cara normal. Tetapi sekiranya kalau benda tu kita kena repeat, kita kena berganda, bermakna pendapat ni perbelanjaan tu makin tinggi. Bila makin tinggi, pendapatan dia, keuntungan dia makin rendah. Itu yang menjadi beban sikit pada petani ini. Pokok punca dia saliran dan parit. Saya ambil contoh kalau di macam Talayak sini lah, yang saluran yang dikeluarkan hanya sekadar 4 kaki di pintu untuk buang ke sungai, ke dalam terusan tu. Tapi air daripada bendang turun lebih daripada 40 kaki. Jadi tak seimbang. Jadi itu tindakan kerajaan itu patut memberi peruntukan untuk mengubah suaikan saliran-saliran yang telah dibina sejak tahun 1970 tu. Bukan nak kata apa, ada setengah-setengah tempat yang orang panggil apa? Steering. Steering tu pun masih tak ditukar lagi. Tu nak buka pintu air. Nak buka pintu air. Jadi peruntukan yang mencukupi, bukan bagi untuk sebagai macam bagi gula-gula politik, saya tak mahu. Okey, itu antara yang dikongsikan suara-suara oleh golongan petani dan juga pesawah yang mereka kongsikan kepada Helmi Malik, khususnya apabila bercakap tentang cabaran ekonomi ataupun kos sara hidup yang dihadapi oleh golongan pesawah. Untuk waktu ini, Encik Abdul Rashid Yop bersama dengan kami ataupun kita pada waktu ini, Esko Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah.
Cik Abdul Rashid, kalau kita bercakap tentang cabaran ekonomi ataupun kos sara hidup yang perlu dihadapi oleh golongan pesawah pada ketika ini, sifir ini begitu mudah. Kalau kita bercakap tentang kalau kos inputnya mahal, sudah tentu hasil pendapatannya juga berkurang. Tetapi adalah tidak adil kalau ada dakwaan dan mungkin ada suara-suara yang mengatakan golongan pesawah ini perlu bekerja lebih keras lagi, perlu hasil pengeluaran perlu digandakan lagi tanpa kita mendengar dan juga menyelami apa yang dilalui oleh golongan pesawah itu sendiri. Mungkin sebagai pendahuluan sedikit, realiti yang dihadapi oleh golongan pesawah kalau boleh dikongsikan pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Rashid Mayub, Esko Pertubuhan Pesawah Malaysia, Pesawah. Berkenaan dengan soalan yang diajukan kepada saya berkenaan dengan perkembangan semasa petani di ketika ini. Kalau dilihat memang tekanan dan juga kita kata taraf hidup yang dialami oleh pesawah sekini memang agak di bawah, bukan takat diparas untuk kemiskinan B40, malah bawah pada itu lagi. Sebab kita kena faham penanaman padi ni merupakan tanaman komoditi yang paling berisiko. Yang saya masukkan berisiko tu adalah di mana sekarang ni kalau yang kita lihat sekarang ni bila kos macam tu sekarang ni tinggi macam tu dan pendapatan petani berkurang macam tu. So sekarang ni petani terpaksa tingkatkan hasil supaya nak melapasai ataupun melangkaui kos berkenaan. Jadi sudah sekarang memang apa yang dikatakan itu memang pendapatan petani agak tergugat. Memang sekarang ni pun kita tengok ada yang petani yang terjerut dengan hutang, dengan terpaksa menanggung kos segala kos sebab nak sara hidup. Jadi sudah pastilah keadaan ini perlu dilihat oleh pihak-pihak kerajaan supaya tengok balik berkenaan dengan task force, kenaikan input pertanian yang kita tengok terlalu tinggi. Jadi perlulah ada inisiatif yang baru untuk kita, walaupun kita ada subsidi yang untuk menampung sedikit kos berkenaan, tetapi tidak cukup untuk petani menghadapi kos yang sangat tinggi ini. Jadi pendapatan petani agak berkurang. Di kawasan penanaman padi di Kedah sendiri sudah 3 musim pendapatan petani agak berkurang. Sudah pastilah dengan pendapatan yang ataupun hasil yang kurang, sudah pastilah pendapatan juga petani akan kurang. Manakala kos makin tinggi, maka petani sekarang ini berhadapan dengan satu tekanan yang sangat hebat untuk petani meneruskan kehidupan seharian. Ini adalah satu yang agak membimbangkan apabila Encik Rashid sendiri berkongsi ada segelintir, ada kumpulan kecil daripada golongan petani nak tak nak terpaksa berhutang, terjurut dalam kancah hutang untuk meneruskan ataupun kelangsungan hidup. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh diperjelaskan sedikit lagi tentang apa kos input ataupun kos pengeluaran yang perlu dihadapi oleh golongan petani pada waktu ini. Untuk pada masa kini, kalau isu yang terbaru lah yang melibatkan kos yang melingkat kepada petani, dari segi sebab kita kena faham daripada kosong hari kita tabur benih berkenaan sampai ke 4 bulan, kos-kos yang melibatkan 2 perkara yang besar. Pertama, kita kena buat kawalan untuk penyakit. Yang kedua, kita ada kawalan untuk perosak. Perosak ni adalah serangga dan juga serangga-serangga yang mengganggu gugat tanaman padi, dan yang ketiganya tambahan adalah rumpai. Di mana kalau kita tengok pada sekarang ni, bila petani terpaksa keluarkan 3 perkara yang penting ini, kita tengok sudah pastilah kos tu akan jadi tinggi. Sekarang ni petani berhadapan dengan tahap kematian rumpai yang kita tengok sekarang ni sangat resistant. Bermaksud sekarang ni petani ada terpaksa menggunakan kos yang terlalu tinggi untuk kita nak hapuskan rumpai dulu, nak mematikan rumpai itu dulu. Jadi sudah pastilah kos berkenaan akan meningkat lagi. Kita tidak termasuk kepada untuk kita nak buat kawalan penyakit pula. Kalau penyakit pula, sudah pastilah kos dia juga ada satu kos yang kena hadapi. Yang ketiganya adalah kawalan untuk perosak nanti, seperti serangga dan sebagainya. Jadi sudah pastilah sekarang ni kita tengok rumpai pun, kita tengok sekarang ni dah kita kata dengan bahasa mudahnya tak mati. Bila tak mati, petani terpaksa 3 atau 4 kali untuk menggunakan racun-racun
untuk kita nak mengatasi masalah rumpaian ini berkenaan. Sudah pastilah kos itu akan jadi meningkat. Encik Rashid, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini selain pada diperjelaskan sebentar tadi tentang kos-kos input yang meningkat, yang betul-betul memberi bebanan kepada golongan pesawah. Saya kira beberapa bulan lepas ataupun sebelum ini pernah dikongsikan oleh pesawah sendiri tentang bagaimana kualiti mutu beras itu sendiri dan pernah disuarakan perlu disalurkan terus tanpa orang tengah, perlu disalurkan terus pemberian benih padi ini kepada pesawah. Mungkin boleh dikongsikan kalau ada perkembangan daripada apa yang dicadangkan oleh pesawah itu sendiri. Kita telah menyuarakan berkenaan dengan isu benih padi sebelum ini, di mana kita tengok selepas daripada sistem pemberian kuota, pengagihan kuota setakat ini, kita tengok kepada 12 pengeluar yang telah dilantik oleh pihak kerajaan. Kita tengok tiada tindakan agresif ataupun proaktif dari pihak kerajaan untuk kita nak mengenani isu ini, sebabkan kita tengok selepas pada 10 tahun kualiti yang dapat kepada petani semakin menurun. Jadi kualiti yang semakin menurun ini sudah pasti akan memberi kesan kepada petani di sudut aktiviti penanaman padi. Jadi kita tengok sudah pastilah dalam 10 tahun ini perlu dikaji semula sistem pemberian kuota ini supaya ada satu mekanisme baru untuk pesaing-pesaing ataupun pengilang-pengilang ataupun pengeluar-pengeluar yang dilantik ini bersaing secara sihat untuk kualiti, dan kita tengok apa keperluan-keperluan yang perlu ditampung oleh pihak kerajaan supaya isu kualiti ini yang semakin menurun ni dapat diatasi, yang akan memberi kesan besar kepada petani. Saya seringkali dalam juga NGO pesawah kita menyuarakan sebab isu kepentingan kualiti benih ni, sebab apa? Hasil daripada benih yang berkualiti ni akan menghasilkan pendapatan ataupun hasil yang tinggi. Kalau kualiti yang tidak elok, tidak baik yang disampaikan kepada petani, sudah pastilah akan memberi kesan yang besar kepada petani dari segi sudut hasilnya. Dan kos pun akan meningkat. Encik Rashid, kalau boleh saya tahu untuk waktu ini di Malaysia secara khususnya ataupun di Kedah ini, satu tangkai padi itu berapa butir, berapa biji beras yang ada kalau dibandingkan dengan teknologi yang ada di negara-negara lain? Sudah setakatlah kita telah menghasilkan banyak varieti-varieti yang telah dikeluarkan oleh pihak MARDI. Antaranya yang terkini kita ada MR297 Siraj, kita ada MR13315, kita ada MR269. Tetapi setakatlah yang kita dapati daripada bilangan biji tangkai untuk setangkai padi sekitar 160 hingga ke 180 biji per tangkai. Sudah pastilah kita tengok sekarang ni keadaan itu perlu dikaji semula oleh pihak berkenaan supaya kita meningkatkan sedikit bilangan tangkai itu seperti mana negara jiran. Kita tengok kepada Indonesia. Indonesia bilangan pentangkainya 400 biji ke 600 biji. Okay. Sudah pastilah akan memberi satu pulangan hasil yang tinggi kepada petani berkenaan. Sengaja saya tanyakan 2 ataupun 3 soalan pada segmen pertama ini, iaitu cabaran kos sara hidup yang dihadapi oleh golongan pesawah, dan kemudian saya bertanyakan tentang kualiti benih padi, kerana selepas ini kita nak memberi tumpuan kepada apa anjakan yang perlu dilakukan untuk memastikan isu dan juga apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi bertahun-tahun oleh golongan pesawah ini betul-betul dapat diselesaikan oleh pihak ataupun mereka yang buat polisi dan juga dasar. Kerana kita tak nak dengar apabila kita bercakap tentang golongan petani ataupun pesawah ini hanya dimainkan ataupun hanya dijadikan satu modal politik yang hanya bersifat populis, tetapi bagaimana pelaksanaan dan juga penyampaian pemberian maklumat dan juga sumbangan dan juga bantuannya, adakah benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Selepas ini dalam pantau agenda reformasi. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Kami membawakan siaran luar untuk kali ini berada di negeri Kedah. Saya berada di Kampung Alor Belat, Alor Mengkudu, Alor Star, Kedah. Dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak meneruskan diskusi dan juga sembang-sembang bersama seorang wakil daripada persatuan ataupun pertubuhan pesawah. Okay, kalau di segmen pertama kita dah bercerita tentang cabaran ekonomi, kita bercakap tentang kualiti benih padi itu sendiri. Mungkin pada kali ini akhirnya kalau kita nak melihat pada penyelesaian jangka pendek, sederhana dan juga panjang, akhirnya berbalik ataupun menuju kepada bagaimana kita nak naik tarafkan dan juga nak meningkatkan lagi produktiviti hasil penanaman ataupun
ataupun pengeluaran padi. Baru-baru ini telah pun dimaklumkan dan saya percaya telah pun dilaksanakan tentang inisiatif yang disebut sebagai penanaman padi 5 musim ataupun penanaman 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sedikit ada apa dengan penanaman padi 5 musim ini, bagaimana ia boleh memberi satu game changer kepada industri ataupun apa yang kita sebut tentang masalah yang dihadapi oleh golongan pesawah sekian lamanya ini. Cadangan untuk 5 kali 2 tahun tu ataupun telah dilaksanakan di kawasan Mada ni, ada 3 tempat. Pendapat petani kita menyokong cadangan tersebut, tetapi perlu ada satu plan yang memerlukan plan jangka masa panjang. Di sebalik untuk pelaksanaan tersebut, beberapa perkara yang penting untuk kita teliti adalah berkenaan dengan pelaksanaan tersebut yang melibatkan baik pulih infra, yang keduanya di segi variety yang masanya singkat sebab kita ada gap masa antara musim tu lebih kurang 40 hari saja untuk melaksanakan pelaksanaan 5 kali 2 tahun tu. Yang ketiganya adalah di segi pengurusan di segi subsidi, baja, input pertanian yang lain yang perlu dikaji semula supaya pelaksanaan itu tak akan menimbul pula isu-isu yang lain. Seperti tanah yang tak jelus akan jadi jelus. Lepas tu pengurusan pengairan dan juga yang di perkara yang lain. Di sebaliknya tu kita juga dalam masa jangka pendek dan juga sederhananya sekarang kita mencadangkan supaya ditingkatkan produktiviti. Sekarang kita menghasilkan variety yang agak yieldnya tak tinggi. Bermaksud kita perlukan hasil benih padi yang mencapai 10 metrik tan. Jadi kalau kita sampai 10 metrik tan setiap kawasan jelapan padi ini, why not kita tak perlu untuk melaksanakan 5 kali 2 tahun. Itu adalah pandangan kami. Sebab kalau kita tingkatkan sekarang, yang pendapatan sekarang ni, kalau kita tengok pada purata negara yang terdapat hasil metrik tan, sekitar 4 metrik tan ke 5 metrik tan. Itu untuk negara. Kalau kita tingkatkan setiap dalam pangan padi ini 10 metrik tan, bermaksud kita akan telah meningkatkan hasil pengeluaran negara. Untuk nak menaik taraf ataupun nak meningkatkan produktiviti pengeluaran padi ataupun beras ini, adakah R&D ataupun research and development yang ada pada waktu ini masih lagi tidak cukup, ataupun pakar-pakar ataupun penyelidikan kajiannya masih lagi belum memadai, ataupun mungkin boleh beri sedikit gambaran bagaimana kita nak melihat kepada nak menaik taraf produktiviti hasil tanaman padi ini? Dari sudut R&D, kalau di Malaysia ni kita tengok berbagai agensi yang kita ada berbandingkan dengan negara-negara jiran dengan kemudahan dan juga teknologi yang ada, tetapi kena seiring dengan inovasi dan teknologi berkenaan supaya menampakkan penghasilan supaya kita tidak mundur ke belakang. Sekarang kita berbandingkan dengan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand, dari segi sudut infra dan juga prasarana kita mendahului, tetapi dari sudut teknologinya kita ke belakang. Kita tengok macam tadi saya sebutkan variety. Kita variety yang kita ada sekarang ni tidak sampai 200 biji. Kita perlu hasilkan untuk variety tidak perlu sampai 400-500 biji per tangkai. Kita perlu increase dalam antara 20-50 biji per tangkai hingga ke 300 saja untuk kita campaikan 8 metrik tan ke 10 metrik tan. So sekarang ni kita tengok perlu ada satu kajian ataupun kita kena buat satu kolaborasi baru agensi yang berkenaan supaya lihat balik mungkin juga kerana birokrasinya juga, supaya kita tengok variety ni kenapa kita menghasilkan satu variety. Untuk menghasilkan satu variety kena sampai 10 tahun. Tempoh masa yang sangat panjang. So sekarang ni kita perlukan variety yang pertamanya sekali adalah ketahanan dari segi kerintang kepada penyakit dan juga kita kata perosak, dan juga menghasilkan yield yang tinggi dan juga tempoh matang yang bawah 10 tahun, 100 hari, bermaksud dalam 3 bulan. Itu yang penting sekali. Di segi variety itu penyediaan perlu dilihat semula oleh agensi yang berkenaan. Saya suka apabila Cik Rashid berkongsi tentang teknologi dan juga inovasi yang perlu dilakukan. Tetapi daripada sudut perspektif golongan pesawah itu sendiri, adakah mereka terbuka untuk menerima teknologi dan juga inovasi yang ada, ataupun bagaimana kalau nak beri sedikit gambaran tentang inovasi dan juga teknologi dalam penanaman padi beras ni? Bagi petani sekarang ni, khususnya pelibatan untuk mengerjakan sawah, kita pun tak lari di Malaysia untuk terlibat dalam teknologi dan juga inovasi. Seperti mana, sebagai contoh, di kawasan pengusahaan padi ni, sama ada di mana-mana jelapan padi, kita tengok penggunaan teknologi pun dah masuk begitu banyak. Antaranya drone, teknologi jentera dan sebagainya. Tetapi masih kurang. Lagi kita tengok di segi sudut kecekapan dan juga kita akan bawa masuk
jentera-jentera yang terkini yang bersesuaian dengan keadaan kita ataupun iklim dan juga geografi kita di Malaysia. Sebagai contoh, negara jiran telah mengaplikasikan jentera-jentera yang ringan, yang kesesuaian dengan semasa, jentera-jentera yang moden, yang terkini. Dan di Malaysia ni kita masih lagi menggunakan jentera-jentera yang lama, jentera yang bukan dari dalam bidang kita penuaian dari segi sudut sebenar. Maksudnya yang ditulah ubah sesuai daripada gandum kepada padi. Sudah pastilah itu memberi satu impact juga kepada penggunaan jentera dan juga teknologi terbaru yang ada di Malaysia ni. Okey, saya kira saya ada lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minit nak akhir ini. Mungkin juga boleh dikongsikan kita berada nak tak nak ataupun kita tak boleh lari nak bercakap tentang pilihan raya negeri, 6 negeri memilih. Saya berada di negeri Kedah seperti yang pada awal saya katakan tadi, negeri Jelapang Padi sudah tentu saya rasa satu kesalahan besar apabila saya tak membawakan perkongsian tentang apa yang dialami ataupun yang akan disuarakan oleh golongan pesawah. Mungkin pada waktu ini apabila berlangsungnya pilihan raya negeri, tak kira lah mana-mana negeri, golongan petani ataupun golongan pesawah antara yang seringkali diberi tumpuan. Tak kira lah apa perancangan, manifesto, aku janji, tawaran yang ingin diberikan. Dan seringkali juga kalau nak dibandingkan, setiap tahun akan ada bantuan insentif yang diumumkan. Tetapi persoalan yang sering dibangkitkan, adakah benar bantuan itu disalurkan ataupun sampai kepada kumpulan sasaran, itu satu juga persoalannya. Dan mungkin beri sedikit pandangan tentang mewakili suara pesawah, apa yang anda mahukan untuk mereka yang tak kiralah apa parti pun yang akan bergelar wakil rakyat yang perlu membawa suara golongan petani dan juga pesawah ini. Sudah pastinya bila bersebut tentang siapakah yang akan meneruji kerajaan, mana-mana kerajaan, saya berdasarkan kepada apa yang berlaku sekarang ni. Ini adalah kenyataan yang kita perlu berikan secara telus kepada kami petani sebagai rakyat. Dan sekarang kita tengok kepada 3 kerajaan yang ada sekarang ni, isu-isu yang berbangkit, isu besar yang dialami oleh petani-petani ni tidak diselesaikan dengan serius. Itu yang pertama. Itu adalah fakta yang perlu kita tahu. Mana-mana kerajaan setakatlah tidak lagi menunjukkan keseriusan mereka untuk menyelesaikan isu-isu besar petani. Itu satu. Yang keduanya, kita tengok sekarang ni dari segi sudut bajet yang diturunkan oleh kerajaan dalam bajet yang dikeluarkan setiap tahun. Memang kita tengok satu jumlah yang sangat besar. Kita tengok berbilion-bilion ringgit. Tetapi adakah sampai kepada sasaran kami sebagai petani? Mungkin juga jumlah yang besar itu dimomokkan atau diretorikkan sebagai satu jumlah yang besar. Kita kena tahu pengagihan bajet tersebut mungkin kepada pengurusan, mungkin kepada agensi dan sebagainya, dan mungkin 20% saja sampai kepada petani. So sekarang kita mencadangkan supaya beberapa perkara yang kita lihat untuk diambil tindakan semula oleh kerajaan adalah menyalurkan bantuan sebenar terus kepada petani. Seperti mana yang kita tengok pada insentif benih padi tadi. Benih padi tadi sekarang kita memberikan setahun kerajaan mengeluarkan 72 juta bajet berkenaan kepada vendor-vendor. Sekarang ni kita mencadangkan jumlah berkenaan kita salurkan terus kepada petani. Jadi petani akan memilih sendiri mana syarikat-syarikat yang memberi kualiti yang baik kepada petani. Di situlah berlakunya persaingan yang sihat di antara pengeluar-pengeluar ni tadi. Dan juga kita menyarankan juga kepada kerajaan supaya melihat isu-isu yang kita bawa ini supaya dibuat satu perbincangan meja bulat untuk kita one way ataupun two way dengan golongan sastra seperti petani ini. Okay, saya kira banyak juga yang diminta ataupun yang disuarakan oleh Encik Abdul Rashid, wakil daripada Esko Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah, untuk mereka, untuk ahli-ahli parti politik yang bertanding ataupun calon-calon yang bertanding untuk memberi fokus dan juga apa yang perlu diselesaikan masalah-masalah dihadapi oleh golongan pesawah. Bukan saja di negara, saya percaya di negeri-negeri yang turut mengalami nasib yang sama bagi golongan petani dan juga pesawah. Baik, untuk waktu ini saya kira itu saja
untuk pantau agenda reformasi. Jangan lupa untuk saksikan malam ini Awani 7.45 dan juga agenda Awani. Kami bersiaran langsung bersempena dengan siaran luar pilihan negeri 6 negeri memilih di perkarangan Stadium Darul Aman di kawasan Uptown kawasan perniagaan Uptown di Stadium Darul Aman untuk kita bawakan secara langsung dan juga perkembangan terkini pilihan negeri khususnya di Kedah. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain. Salam hormat.